Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Sihat. Alhamdulillah sihat. Oh, makin sihat nampaknya suara tu. Sihat. Minggu depan antum semua balik ke sekolah setelah sekian lamanya berada di rumah. Mesti ada yang bertambah saiz baju. So, dah ready ke nak naik sekolah? Dah ready dah. Oh, baik lah. Tak Kerja sabar sekolah dah ni. siap kerja sekolah? Dah. Dalam proses. Sempat lagi ni nak buat. Ada lagi 6 hari lagi. Cikgu tengah sibuk untuk planning asrama dan sebagainya. Banyak benda lah nak kena susun semula. Dorm, dewan makan, tagging semua kena buat semula, kena tambah lagi lah untuk aras-aras yang seterusnya. So setakat ni tak tahu lagi semua form ataupun form. Cikgu balik bila? Ha? Balik asrama bila? Masuk hari Rabu kan? Ha. So balik asrama hari Selasa lah, 14. Alright. Cikgu buat ke satu asrama semua orang? Semua warden terlibat. Kalau ada Farah tak mak ah. Balik semua ke? Ke form 4 dulu, form 3 dulu. Itulah kalau ikut plannya ialah form 3 dulu. Mamai aku semak ke. Form 1, form 2 tu next Betul hari. retweet. Kecil sekarang. Ni sampai hari ni Ustaz tengah berbincang. Sebabnya kalau boleh nak muat masuk serentak, itulah. Banyak benda lah nak kena tengok. Lepas tu untuk cuti raya pun, raya haji pun belum lagi tahulah sama ada raya haji ni ada cuti ataupun tidak. So bersedialah untuk sebarang kemungkinan. Kalau tak boleh balik, cikgu pun tak boleh balik lah, nampak gaya je. So berdoa lah banyak-banyak ya. Okay, seperti yang terpampang di skrin masing-masing, hari ni kita akan belajar bab 4, iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Itu satu bab yang membincangkan berkaitan dengan selepas pendudukan Jepun lah. Okay, selepas Jepun menyerah kalah disebabkan dua bandar besar Jepun iaitu Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. So Jepun pun melihat itu adalah sebagai satu reaksi daripada British. So dengan cara itu menunjukkan bahawa menunjukkan bahawa Jepun yang juga merupakan kuasa besar dan digeruni oleh British sekalipun tetap boleh dikalahkan. Okay. Ini menunjukkan bahawa kalau ada yang mengaku dirinya kuat ataupun rasa berkuasa dan sebagainya, ada yang lebih berkuasa di atasnya. Dan kalau yang berasa berkuasa tu pun ataupun dia merasakan dia kuat dan sebagainya, ada yang lebih tinggi daripada itulah. Dan yang paling tinggi tentunya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey.
sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu nak tunjukkan sedikit paparan video yang menunjukkan di era akhir pemerintahan tentera Jepun, dan seterusnya kita akan lihat bagaimana pentadbiran British mengambil alih semula tanah Melayu selepas pendudukan Jepun. Okey, kita tengok video ni dulu. Peak in 1942, the Japanese Empire extended over 20 million square miles. Its land conquests were a third greater than Germany's. In Malaya and Singapore, the Japanese had a local population of nearly 5 million under their control. The Japanese had promised the Malays independence, but it never came. Instead, they increasingly behaved like a harsh new colonial power. Every time you saw a Japanese soldier, you have to bow down properly. If not done properly, you're beaten up. The ill treatment and brutality extended to the hundreds of thousands of prisoners of war, who by mid-1945 were languishing in the camps, reduced to a pitiful state by enforced labor. Some POWs were taken to prison camps in the south of Japan to work in coal mines. When we got to Japan, I was the soup cook in the prison camp. We're in the kitchen. We had to cook a meal for 400 men and have it ready at 0830 hours. Now, Bert Kelly, Welshman, was the rice cook, and all at once the most beautiful white light seemed to come in like stage smoke, float up Bert's body, met at the top of his head and formed into a silver halo. And I thought, we're dead, because you don't get your halo down here. Then we looked up, and just rising above the horizon was this odd-shaped, mushroom-shaped cloud. Three days after the bombing of Hiroshima, a second atomic bomb was dropped on Nagasaki. Emperor Hirohito surrendered unconditionally. In the Philippines, Lieutenant General Percival, who'd survived the horrors of the prison camps, met up with General Yamashita one more time when he surrendered. Yamashita would be tried for war crimes and hanged. On the 12th of September 1945, the British returned to Singapore. It was the Japanese turn to be marched through the streets in front of the locals. As soon as the people saw the Japanese, went around the corner of High Street towards City Hall. In one voice, they shouted, "Bagero! Bagero!" Bagero means bloody fool. Japanese, they used to call us Bagero before beating us. There was a great crowd from the Chinese community. They wanted to get to them, but they were held back. We were allowed to dance and sing, and we went out in the streets where the Japanese were taken away, and we let our hair down. That was when I realized that we were really free. Well, that's what we thought anyway.
Okey, tadi kita dapat lihat ada seorang nenek tu, dia seolah-olah terharulah apabila pemerintahan Jepun ni telah berakhir, terutamanya bagi golongan ataupun kaum Cina lah. Sebabnya orang-orang Cina ni adalah satu golongan yang Jepun sangat anti. So bila Jepun telah menyerah kalah, jadi orang-orang Cina ni mereka rasakan waktu tu dah sangat dah rasa bebas lah. Sebabnya mereka dah tak ada lagi akan diugur, disiksa, dibunuh dan sebagainya oleh Jepun. So mereka rasa hari tu ialah hari kebebasan, terutamanya bagi orang Cina lah. Okay. Namun rentetan daripada itu akan ada lagi satu ujian ataupun satu penjajahan bentuk barulah yang yang dikenakan oleh British. After the Japanese surrendered, all the old colonial powers returned to reclaim their colonies. But for the people of Southeast Asia, things had changed. Now this time, the attitude towards the British was not like before the war. There were no more big masters. We thought it's high time that we rule our own country. So this spirit of independence almost in everyone's heart. The British too seemed to have had a change of heart. With independence in the wind, they were losing their appetite for empire. Thoughtful British people recognised that certainly India was bound to go, that it wasn't sustainable, and probably that the Asian Empire had to go too. A new generation of British people were much more realistic. They realised that the day of empires was done. It would take another 14 years. But finally, in 1959, Cambridge law graduate Lee Kuan Yew became Singapore's first native-born Prime Minister. By now, all the old Southeast Asian colonies had been set free. Malaya, the Philippines, India, Burma, Indonesia, and Indochina had all gained independence since the Japanese lit the fuse in 1942. Some Japanese claimed that this was their intention from the very start. That Japan was the light of Asia, would be the liberator of Asia. 純粋なその独立支援という面から言うとやっぱり問題があります。まあかなり日本にとって都合よく独立を助けるということですから、まあ本当そのなんていうか戦後の理想的な独立国家を作るための手助けというそういうように言い切れないんですけどね。You treat human beings like human beings, whether they're yellow, brown, black or white, they deserve to be treated as such. And the colonials that I have met in the process in Malaya gave me the answer. That's why we don't have any empire now. Once the essential hollowness of the empire, the great illusion on which it was founded, this great winning cake which collapsed so readily when it was pushed, then the people of Asia saw that they had a different destiny and that their imperial masters were not what they had for so long supposed them to be. And maybe that did the British a favour as well as the peoples of Asia. The fall of Singapore has become a shorthand symbol for a huge swathe of history. In the battle for Singapore and Malaya, 15,000 soldiers and 60,000 civilians from more than 10 nationalities gave their lives. It was not only Britain's most humiliating defeat, but was the tipping point that led to the end of colonialism throughout the world and changed Southeast Asia forever. The withdrawal of Britain from Singapore, the withdrawal of France from Indochina, the withdrawal of the European powers throughout Asia led to a void that would be filled with something better.
something that would be their own. And so Singapore then became a symbol for a new kind of Asia. If the age of European imperialism began with Columbus's voyage in 1492 to America, then it ended in 1942 with the fall of Singapore. Okey, itu ialah pengakhiran daripada pendudukan tentera Jepun lah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat paparan daripada buku teks antum bab 4. So masing-masing siapa yang ada buku teks di depan ataupun di tangan bolehlah rujuk sama buku teks antum tu. Okey. Kalau yang tak ada, cikgu akan paparkan jugalah dekat sini. So semua boleh tengok sekali lah. Okey, mana paparan ni? Okey. Nampak paparannya? Okey. Era peralihan kuasa British di negara kita, maksudnya selepas Jepun dah kalah, kemudian British ambil semula Malaysia lah. Okey. Dan era peralihan tu dinamakan British Military Administration ataupun Pentadbiran Tentera British ataupun kita singkatkan sebagai PTB, Pentadbiran Tentera British. Okey, PTB ni dia diisytiharkan selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tu ialah Perang Dunia yang dicetuskan oleh dua blok, iaitu blok Barat dan juga blok Asia. Untuk blok Asia ialah Jepun lah, dan juga kalau blok Barat ialah Jerman. Okay. Dan kemudian kita akan melihat British tu melaksanakan satu pentadbiran baru untuk menggantikan pentadbiran-pentadbiran yang sebelum ini. Dan pentadbiran baru ini dinamakan Malayan Union. Okay. Malayan Union ni adalah satu pentadbiran yang menggantikan ataupun senang kata rebranding lah daripada pentadbiran British sebelum pendudukan Jepun. Okay. Semasa pendudukan Jepun dan juga ketiadaan British dalam tanah Melayu, okay, orang Melayu melihat, oh rupanya kalau kita tak ada British, kita tak ada bantuan daripada British, kita boleh hidup sebenarnya. Okay, kita boleh hidup. Sebabnya semasa pentadbiran British tu, okay, penduduk di tanah Melayu merasakan macam mana ni kalau kita tak ada British ni, mungkin kita akan sebabnya teknologi ataupun kepakaran dari sudut ekonomi, dari sudut kemudahan, pengangkutan dan sebagainya, semua itu kebanyakannya dibawa pentadbiran British. Okay. Jadi pada masa tersebut penduduk di tanah Melayu merasakan pentingnya British di negara kita lah pada masa itu. Namun apabila Jepun menjajah, mereka penduduk di tanah Melayu ni pandangan mereka terbuka. Okay. Mereka katakan, oh rupanya macam cikgu cakap tadi lah, kita boleh hidup juga tanpa British. Lagipun British pun tidak bersungguh-sungguh untuk melawan kemarahan tentera Jepun. Okay. Malah mereka pulang beramai-ramai lah ke kampung mereka, seperti yang kita tengok video pada minggu lepas. Ingat lagi yang mereka naik kapal ramai-ramai
lepas tu lambai. Itu menunjukkan mereka bukanlah berada di tanah Melayu tu bukanlah untuk mereka jadikan sebagai sebuah wilayah yang untuk dijaga sepenuhnya. Mereka hanya mengambil keuntungan semata-mata. Okey, rentetan daripada itu, bagaimana dengan corak pemikiran dari sudut politik di Tanah Melayu adalah penduduk di Tanah Melayu mereka sudah mula berfikir lebih terbuka dan lebih luas. Mereka boleh nampak, okey, maksudnya kalau kita tak ada bantuan pentadbiran pemerintahan daripada British, sebenarnya kita boleh untuk mengawal ataupun menjadikan negara kita ini ditadbir oleh orang-orang orang-orang penduduk di Semenanjung Tanah Melayu sendiri. Okay. So rentetan daripada itu, bila British melaksanakan Malayan Union, benda kita akan lihat adakah pelaksanaan Malayan Union ini berjalan lama ataupun sekejap saja, sementara saja. Dan kita akan melihatlah tentangan dan juga reaksi daripada penduduk Tanah Melayu sendiri di Semenanjung Tanah Melayu, di Sarawak, di Sabah. So, kita akan lihatlah ada juga side ataupun pihak yang menyokong Malayan Union ini kerana melihat bahawa dengan adanya Malayan Union ini negara kita akan dapat mencapai kemerdekaan dengan lebih cepat. Okay. Itu adalah antara janji yang diberikan British kepada penduduk Tanah Melayu sekiranya mereka menerima Malayan Union. Okay. So dalam bab ini seperti yang cikgu terangkan tadilah, kita akan belajar berkaitan dengan tadbiran ke British, gagasan Malayan Union, reaksi penduduk tempatan, penyerahan Sarawak oleh Brooke kepada British. Okay. Penentangan penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Kemudian Sabah tu diserahkan kepada British semula. Sebab sebelum ini Sabah tu di bawah pemerintahan SBUB, itu Syarikat Borneo Utara British. Okay, dan dalam waktu ini Sabah tu telah dikembalikan semula kepada kerajaan British lah. Dan kita akan melihat apakah reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah tu kepada British. Okey, apa dia British Military Administration? Okey, British Military Administration ni ataupun kita namakan tadi sebagai apa tadi? PTB, Pentadbiran Tentera British ini merupakan sebuah pentadbiran tentera lah yang diletakkan di bawah satu arahan, iaitu arahan pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bukan di Semenanjung Tanah Melayu saja. Ini ialah pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Okay, namanya Lord Mountbatten. Lord Mountbatten. Okay, sebelum itu, sebelum dibuat rancangan BMA ni ataupun PTB ni, mereka telah membuat perancangan awal lah dalam hal ehwal di Tanah Melayu, dan ketua operasinya adalah Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam, Brigadier General H.C. Whelan. Okay. So, apa tugas PTB ini? Tugasnya adalah untuk mengembalikan semula kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Okay, macam cikgu cakap tadi, kenapa British nak memulihkan kepercayaan rakyat terhadap British adalah kerana bila Jepun tu telah menyerah kalah dan melihat rupa-rupanya kita pun boleh sebenarnya kalau tak ada penjajah sekalipun. Dan British pula tidak mengekang kemaraan Jepun. So penduduk di Tanah Melayu sudah hilang kepercayaan terhadap British.
Jadi BMA, pentadbiran tentera ni adalah untuk mengembalikan semula kestabilan negara dan juga memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, apakah tindakan yang dilakukan oleh BMA untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan? Ialah mereka telah membubarkan satu parti ataupun satu pasukan yang merupakan pasukan untuk menentang tentera Jepun, iaitu MPAJA pada 1 Disember 1945. Okay. So semua senjata yang digunakan untuk melawan tentera Jepun telah diminta untuk diserahkan. Diserahkan. Namun BMA ni, pentadbiran tentera British ni gagal lah. Mereka gagal untuk mengumpulkan semua senjata yang ada. So dengan disebabkan itu pentadbiran tentera British ni gagal untuk membateras kegiatan jenayah, keganasan, kongsi gelap dan masalah ketegangan kaum. Okay. Sebabnya apabila ada satu sekumpulan pasukan yang ada senjata, so mereka merasakan mereka juga ada kuasa yang boleh menyebabkan mereka melakukan apa sahajalah. Kemudian tindakan yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Okey, selepas pemerintahan Jepun, rakyat mengalami kesukaran. Kesukaran apa? Iaitu kesukaran dari segi untuk mendapatkan barang-barang keperluan makanan, ubat-ubatan dan sebagainya. Harga pula melambung tinggi. Selain tu wabak penyakit semakin merebak seperti penyakit beri-beri. Okay, penyakit beri-beri ni ialah penyakit yang kekurangan zat besi. Kalau macam kita lihat di Afrika ataupun di negara-negara yang sedang bergolak, kan ada budak-budak kecil, orang dewasa, orang tua dan sebagainya yang sangat kurus, cengkung, tapi perutnya tu dia macam besar sikit kan. Tu adalah contoh penyakit beri-beri lah, penyakit yang kekurangan zat makanan. Okay. Selain itu ada juga di kebanyakan tempat berlakunya kebuluran, mereka kekurangan makanan. Okay. Sebab tu semasa pendudukan Jepun, banyak usaha-usaha yang telah dijalankan oleh penduduk di Tanah Melayu untuk membangunkan tanaman-tanaman seperti ubi kayu, keledek dan sebagainya. Tanaman-tanaman yang mudah untuk diambil ataupun dituai hasilnya lah, jagung dan sebagainya. Okay. Sebab kalau nak tuai padi tu mengambil masa yang agak lama lah. Sebabnya 1 tahun hanya 2 atau 3 kali saja padi dituai. Jadi ambil masa yang lama. Selain proses dan juga memerlukan banyak kos. Okay. Sebenarnya rakyat juga tak mempunyai wang untuk beli makanan, manakala kegiatan menyorok barang, rasuah, peras ugut dan juga pasar gelap di Kuala Lumpur menjadi semakin tidak terkawal lah. Dan semua masalah ini gagal dibanteras oleh BMA ini. Okey, rakyat yang hidup dalam penderitaan ni, mereka mengharapkan pentadbiran BMA ni dapat membantu mereka lah. Okay, so dengan cara itu BMA cuba untuk mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu bagi mengembalikan kepercayaan rakyat dan menyokong semula kepulangan British ke Tanah Melayu. Dan rentetan daripada itu, BMA juga berusaha untuk memulihkan setiap kerosakan infrastruktur yang telah dirosakkan oleh tentera Jepun sebelum ini. Okay. Kalau di dalam gambar tu kita boleh lihat rakyat berkumpul menyambut kedatangan tentera British. Berkumpul tu bukanlah mereka seperti meraihkan dan sebagainya, tapi mereka
melihat detik-detik bersejarah selepas kepulangan tentera Jepun. Okay, dari sudut ekonomi, negara pada masa itu berlaku inflasi. Inflasi bermaksud kita mempunyai kadar wang yang banyak, tapi barang tu barang keperluan makanan seperti beras, gula, garam, telur dan sebagainya semuanya meningkat. Semuanya terhad. So disebabkan itulah berlakunya inflasi. Bila berlakunya inflasi, sudah tentulah ekonomi negara pada ketika itu berada dalam keadaan yang sukar untuk dikawal dan sebagainya. Okay, kemudian apa tindakan BMA ni? BMA berusaha untuk memulihkan ladang getah, lombong, biji timah serta membaiki semula prasarana dan kemudahan kesihatan yang telah dimusnahkan oleh tentera British. Okay. Namun ada kesukaran dah, sebabnya nak bawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan sebagainya, itu menyebabkan kesukaran lah kepada BMA ini untuk dibawa semula ke tanah Melayu, sebab itu memerlukan kos pengangkutan dan sebagainya. So hal ini jelas berlaku apabila BMA itu gagal melaksanakan tugasnya ketika penduduk tempatan mengharapkan bantuan. Jadi BMA ini adalah satu pentadbiran tentera British yang dilihat gagal untuk membantu rakyat ataupun penduduk di tanah Melayu selepas pendudukan Jepun. Okay, cikgu nak tanya soalan lah. So get ready, siapa yang nak ditanya. Siapa yang bertuah hari ini untuk ditanya soalan? Dah kurang 37. Wafi ada Wafi? Ada cikgu, ada. Okey. Wafi, apa khabar? Sihat? Ya cikgu. Alhamdulillah. Wafi nak tanya, soalannya ialah okey, apakah sebab rakyat di tanah Melayu tu mereka hilang kepercayaan terhadap British selepas pendudukan Jepun? Sebabnya British dia tak dapat nak kawal, macam British ni dia tak dapat mengembalikan suasana aman untuk tanah Melayu ni lah. Dia orang lepas Jepun dah pergi daripada tanah Melayu tu, BMA yang wakil daripada British tu cuba nak mengembalikan suasana tanah Melayu menjadi lebih aman, ekonomi menjadi semakin baik. Tapi mereka gagal. Jadi disebabkan mereka gagal tu, ramai orang tanah Melayu yang kesusahan, yang sengsara selepas Jepun menyerang tu. Mereka dah tak percaya dah pada British. Mereka merasakan macam bantuan yang mereka harapkan tapi tak dapat. Tu je kot. Okey. Tepat sekali. Terima kasih Wafi. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya.
Cikgu nak tanya siapa yang ada? Amirah Husna ada? Amirah Husna. Amirah Husna ada? Oh, tak function. Saya tak function. Mic saya tak function. Nak suruh type lambat pula. Cikgu tanya orang lain lah. Cikgu tanya Aisyah ada? Aisyah Nafisa. Aisyah Nafisa ada? Ada juga. Okay, Aisyah. Wah, sihat ke? Alhamdulillah. Okay, Aisyah. Semasa pendudukan, semasa pemerintahan semula tentera British ni, adakah tentera British ni dapat memberikan bantuan lah, terutamanya dari sudut kemudahan sendiri? Adakah kemudahan tu berjaya dipulihkan oleh pentadbiran tentera British? Tidak. Okay, so apa sebenarnya yang menghalang daripada British untuk membantu ataupun memulihkan semula keadaan selepas pendudukan Jepun? Ulang balik ke? Apa yang menyebabkan kesukaran untuk pentadbiran tentera British ni membaiki prasarana ataupun kemudahan di tanah Melayu? Apa halangan dia lah senang kata? Oh, halangan British untuk dapat kepercayaan rakyat ke? Ya. Sekejap. Rakyat British menghadapi kesukaran untuk membawa jentera, alat ganti, mesin dan teknologi. Agak-agaknya sebab apa susah nak bawa semua tu? Sebab dah dimusnahkan oleh tentera Jepun. Okey, pertamanya setiap kemudahan yang sudah ada tu telah dimusnahkan oleh tentera Jepun. Okey, betul. Selain dah dimusnahkan tu, agak-agaknya kenapa dia orang susah nak bawa semula kemudahan tu? Kemudahan-kemudahan tu daripada Britain sana lah. So tak cukup kos. Ya. Pertamanya disebabkan kos yang tinggi kan. Bila kos yang tinggi ni so
susah lah kalau nak proceed bawa alat ganti jentera dan sebagainya kan. Kemudian dari segi pengangkutan tu sendiri, dari segi pengangkutan sendiri, sebab benda ni mereka nak cepat, so kalau nak cepat memang susah lah nak bawa semula jentera, alat ganti, mesin dan teknologi dan sebagainya. Okay, terima kasih Aisyah. Okay, kita teruskan dengan Malayan Union. Okay, apa itu gagasan Malayan Union? Gagasan Malayan Union adalah satu pentadbiran menggantikan BMA tadi, pemerintah pentadbiran tentera British. So British ni berhasrat lah dengan adanya Malayan Union ni, mereka dapat menjalankan semula pemerintahan, pentadbiran dan sebagainya, namun lebih licin, lebih teratur, dan dengan cara itu mereka dapat menunjukkan bahawa British ni adalah satu pentadbiran yang boleh memandu ataupun membawa semula tanah Melayu ke menjadi sebuah rantau yang maju dari sudut ekonomi. Okay. Sebabnya semasa pemerintahan British dulu tak dinafikan tanah Melayu memang terkenal sebagai rantau yang sangat kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah. Kalau di Sarawak sana kita ada gelombongan minyak. Okay. So dengan nak dibuatnya Malayan Union ni, dia nak menggantikan semula pentadbiran yang sebelum ini, yang kita ada 3 pentadbiran tu, iaitu NNMB, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, kita ada NNMTB, Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu, dan kita ada NNS, Negeri-Negeri Selat. So ketiga-tiga ni nak digantikan dan ditukar kepada satu pentadbiran saja yang dipanggil sebagai Malayan Union. Okay, kita lihat siapakah orang-orang di belakang Malayan Union ni. Okay, kita ada Major General Ralph Hunt, iaitu unit perancang Tanah Melayu yang bertugas untuk merangka satu bentuk pentadbiran baharu di Tanah Melayu. Kemudian kita ada Setiausaha Tanah Jajahan British, iaitu George Henry Hall. Okay. Di sebelah kanan tu ada gambarnya, George Henry Hall. George Henry Hall ni dia membentangkan rancangan Malayan Union ni di Parlimen British lah. Okay. Kalau Parlimen British maksudnya di UK sana lah, di United Kingdom. Dan rancangan Malayan Union ni diisytiharkan dalam warta kerajaan yang dikenali sebagai kertas putih. Okay, kertas putih. So dalam kertas putih tu, dalam tu menyebut bahawa British ni akan mengambil alih pemerintahan Tanah Melayu dan menumbuhkan sebuah pentadbiran berpusat di bawah jajahan British. Okay, kita lihat kronologi pelaksanaan gagasan Malayan Union di Tanah Melayu. Okay, setiap peristiwa yang berlaku berkaitan dengan sejarah ni dia ada kronologinya lah. So daripada kronologi tu kita boleh lihat apakah permulaan, pertengahan dan juga pengakhiran. Okay. Untuk Malayan Union, pertamanya ialah mereka menubuhkan satu unit perancangan Tanah Melayu, okay, yang dibentuk di London pada Februari 1943. Kemudian rancangan Malayan Union ini dibentangkan di Parlimen British, dinamakan sebagai Kertas Putih. Kemudian Persatuan Pelajar Melayu yang ada di Britain juga menghantar memorandum untuk meminta supaya hak kewarganegaraan di Tanah Melayu itu tidak mengikut prinsip Jusuli. Okay, di sini menunjukkan bahawa terdapat persatuan pelajar Melayu yang belajar di Britain sana, okay, terutamanya mereka yang terdiri daripada golongan bangsawan ataupun golongan intelektual
golongan pemikir sebagainya, mereka menggesa kerajaan British ni supaya tidak menggunakan prinsip jus soli. Apa itu jus soli? Boleh lihat di situ. Jus soli ialah syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Maksudnya kalau rakyat British lahir di tanah Melayu, maksudnya rakyat British tu boleh diberikan kewarganegaraan tanah Melayu. So Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu ini tak naklah benda tu berlaku. Sebab mereka nak menjaga kedaulatan di tanah Melayu. Kemudian ada juga persatuan daripada China seberang laut dan juga Tun Tan Cheng Lock telah menghantar satu memorandum kepada British berkaitan dengan masa depan di tanah Melayu lah. Kemudian kita ada kertas putih. Kertas putih ni, tadi tu belum dipanggil kertas putih. Kertas putih ni dia bila sudah sudah disahkan ataupun sudah diterima dan sebagainya, barulah dinamakan sebagai kertas putih. Dan kemudian adanya rancangan Melayu Union ni disiarkan dalam warta kerajaan. Bila telah disiarkan dalam warta kerajaan, bermaksud rancangan ini telah diluluskan dan juga diperkenankan. Dan seterusnya Melayu Union dilaksanakan pada 1 April 1946 di Tanah Melayu. Kita lihat apakah ciri-ciri perlembagaan Melayu Union ni. Sebabnya kita nak tengoklah apa bezanya dengan pentadbiran sebelum ini. Dari sudut kesatuannya, seperti yang saya katakan tadi, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat kecuali Singapura disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Tiga yang ada digabungkan menjadi satu saja, iaitu Melayu Union. Persoalannya, kenapa Singapura diasingkan daripada Malayan Union? Kenapa Singapura diasingkan dalam pentadbiran Malayan Union adalah kerana British melihat Singapura ini adalah satu Singapura kan dia bentuk pulau kan. So Singapura ni ialah satu pelabuhan perdagangan yang sangat strategik dan juga maju. So mereka nak asingkan Singapura dan jadikan Singapura ni sebagai sebuah pelabuhan perdagangan yang bebas. So situ akan ada pentadbiran yang lain. Kemudian dari sudut kuasa dan juga pemerintahan orang yang mempunyai kuasa asal di Tanah Melayu, iaitu Raja-Raja Melayu. Sultan tu menjadi ahli majlis Raja-Raja Melayu yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Di sini menunjukkan bahawa kuasa Sultan dan juga kuasa Raja-Raja yang ada di Tanah Melayu telah dilihat berkurang ataupun telah dihakiskan, telah terhakis kuasanya lah, dan hanya boleh membincangkan berkaitan dengan dua perkara sahaja, iaitu soal agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Kemudian Melayu Union ni diketuai oleh Gubernur British yang dilantik oleh Raja England. So ketua untuk pentadbiran Melayu Union ni adalah Gubernur British, dan pemerintahan ataupun pentadbiran mereka ada dua majlis, iaitu majlis eksekutif dan juga majlis perundangan. Masing-masing majlis ini berada di bawah kawalan Pusurujaya tinggi British. So di situ ada salinan dokumen Melayu Union. So selepas ini nanti antum boleh scan lah QR code tu, dah tengok apa kandungannya.
Okay, dari sudut kewarganegaraan, iaitu kewarganegaraan melalui prinsip jus soli. Okay, prinsip jus soli ni kalau dalam Melayu Union ni dia menjadi asas kewarganegaraan Melayu Union. Okay. Apakah prinsipnya? Prinsipnya adalah seluruh rakyat yang dilahirkan di tanah Melayu dan Singapura akan diiktiraf sebagai warga Malayan Union. Tak kisahlah dia bangsa ataupun bukan penduduk asal di tanah Melayu sekalipun. Okay, contohnya lah, okay, sebuah keluarga daripada Britain yang contohlah ayahnya ada jawatan dalam pentadbiran British. Apabila mereka kembali ataupun bekerja di tanah Melayu, kemudian ada anak dan sebagainya. So anak tu kalau ikutkan perlembagaan Malayan Union, dia boleh menjadi rakyat Malayan Union kerana syaratnya adalah dia dilahirkan di tanah Melayu. Okay. Kemudian prinsip jus soli yang seterusnya ialah mereka yang berumur 18 tahun ke atas serta bermastautin. Mastautin ni ialah duduk ataupun tinggal tetaplah dalam jangka masa yang panjang, iaitu selama 10 tahun hingga 15 tahun juga akan diberikan kewarganegaraan. Dan mereka yang berumur kurang 18 tahun yang ibu bapanya merupakan warga negara juga turut diberikan kewarganegaraan. Okay. Itu adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Okay. So kalau yang jus soli tu tadi cikgu betulkan semula, jus soli tu hanyalah prinsipnya apabila ada yang lahir di tanah Melayu, automatik boleh jadi rakyat ataupun warga Melayu. Okay. Okey, pembentukan Melayu Union ni merupakan usaha penjajah untuk takluk negara kita lah. Dan Melayu Union ni telah mengubah status tanah Melayu daripada negeri naungan kepada negeri tanah jajahan. Asalnya negeri-negeri di tanah Melayu tu adalah negeri naungan ataupun negeri yang dibantu dari sudut pemerintahan dan sebagainya. Namun apabila masuknya pentadbiran tentera British ini ataupun British military army telah menyebabkan negara kita dia tu ubah statusnya kepada negeri ataupun negeri tanah Melayu ataupun negeri tanah jajahan. Okay. Oleh yang demikian, sebarang bentuk penjajahan sepatutnya kita perlu kekang dan juga halanglah, meskipun kita terpaksa berkorban nyawa, berkorban harta, masa, kekuatan, apa saja sekalipun perlu kita korbankan demi untuk menjaga negara. Okey. Okey, cikgu nak tanya soalan. Dah 9.50. Cepat tu. Rasanya kita sampai sini dululah. Cikgu nak tanya beberapa soalan. Ada. Faris Safarin ada? Ada ke? Okey. Faris, apa khabar? Sihat ke? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Faris, apa yang anda faham tentang gagasan Malayan Union ni? Pertama dia gabungkan negeri Melayu tak bersekutu dengan
Negeri Selat dengan negeri Melayu bersekutu untuk jadi satu Malaysian Union. Kedua, dia mengurangkan kuasa, menghakis kuasa Sultan. Sultan hanya boleh campur aduk dalam urusan agama dan adat istiadat saja. Dan Union juga memperkenalkan kewarganegaraan ikut prinsip jus soli. Okey, terima kasih Faris. Tepat sekali lah apa yang telah anda jawab tu. Okey. Soalan seterusnya kita nak tanya Farah Farhani. Cikgu. Okey. Farah, apa khabar? Sihat ke? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, soalan cikgu ialah berkaitan dengan prinsip jus soli. Kan tadi ada persatuan pelajar-pelajar Melayu ni di Britain sana yang mereka belajar di luar negara sana di Britain. Kenapa pelajar-pelajar Melayu ni menghantar memorandum untuk meminta supaya Melayu ni tidak mengamalkan prinsip jus soli? Cikgu tanya kenapa soalan cikgu. Kenapa agak-agaknya lah kenapa Persatuan Pelajar Melayu tu dia tak nak adanya prinsip jus soli dalam Melayu Union. Tapi memorandum tu tak didengar pun sebabnya prinsip jus soli tetap berjalan. Mungkin sebab dia tak nak hilang hak kewarganegaraan dia. Okey. Selain tu? Selain tu dia tak nak dipinggirkan. Okey, bagus. Untuk jawapan ya? Okey, untuk jawapan yang pertama tadi Farah kata mereka takut kehilangan kewarganegaraan. Okey, sebenarnya mereka bukan takut kehilangan kewarganegaraan, tapi mereka takut terlalu ramai warga Melayu Union yang bukan penduduk asal di Tanah Melayu. Okey, sebagai contoh, kalau ada pekerja ataupun tenaga buruh yang dibawa ke Tanah Melayu lah, contohnya orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa sekalipun yang bekerja di Tanah Melayu, dibawa ke Tanah Melayu untuk bekerja di bawah British. So pekerja buruh tu akan dijadikan warga negara Melayu Union. So kebimbangannya adalah apabila warga yang pendatang ini melebihi jumlah rakyat yang asal. Itu kebimbangannya. Dan jawapan kedua yang Farah katakan tadi, rakyat akan rasa terpinggir. Itu memang sangat-sangat tepat sekali lah. Okey, untuk soalan seterusnya nak tanya siapa ya? Mana kelas alam ni? Kelas alam angkat tangan sikit. Cikgu nak yang puteri lah. Kelas alam siapa lah? Mana kelas alam puteri? Nur Aliyah Syafiah. Ada tak Nur Aliyah Syafiah? Ada cikgu. Apa khabar? Sihat ke? Sihat. Okey, soalannya ialah kenapa
apa yang berlaku dalam pemerintahan pentadbiran Malayan Union? Apakah yang digabungkan dalam pemerintahan pentadbiran Malayan Union? Apa yang apa cakap? Apakah pentadbiran yang digabungkan menjadi Malayan Union? Kan sebelum ni ada 3. So 3 tu kemudian digabungkan jadi 1. So 3 tu apa? Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu itu part lain. Itu berkaitan dengan kursi raja lah. Ni berkaitan dengan pemerintahan tu, berkaitan dengan pentadbiran tu. NNMT, negeri-negeri Melayu bersekutu ke? Negeri bersekutu kan? Ya. Apa dia? Sekejap tu. Tidak bersekutu. Benda ni. Selat. Tidak bersekutu, selat dengan bersekutu. Tak dengar. Cikgu tutup mic cikgu. Cuba sebut penuh. Tadi betul sebut bersekutu, tak bersekutu. Apa nama penuh tu? Negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dengan negeri selat. Okey. Apa yang terjadi dengan 3-3 tu? Apa yang jadi dengan 3-3 yang gabung cikgu. Okey, digabungkan dan jadi satu lah. Okey. Kemudian apa yang jadi dengan Raja-Raja Melayu? Gabung jadi Malayan Union ni. Tak, Raja-Raja Melayu. Apa yang jadi dengan Raja-Raja Melayu? Kali Singapura. Sultan jadi ahli majlis raja-raja dulu. Okey, jadi raja-raja. So dalam majlis tu apa je yang Sultan dan juga raja-raja tu buat? Membincangkan soal agama dan adat istiadat. Okey, hanya 2 itu sajalah yang dibincangkan. So hal berkaitan dengan pentadbiran, pemerintahan dan segala yang penting tu tak boleh dibincangkan kepada raja-raja Melayu. Okey, terima kasih Alia Syafiah. Soalan seterusnya Khadijah Humaira. Ha? Balkis Hanani. Oh, Balkis Hanani tu cikgu pelik. Siapa Khadijah Humaira? Balkis. Balkis Hanani. Hello Balkis. Anda di talian? Tak dengar. Tak dengar suaranya. Rasanya suara tak masuk tu sebab dia tak bergetar tu. Okey, tak apalah, mungkin ada masalah audio. Cikgu nak tanya
Mana Iris? Iris. Ya cikgu. Okey, Iris. Khabar sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Alia Syafia kata Raja-Raja Melayu tu digabungkan. Raja-Raja Melayu tu menjadi ahli majlis Raja-Raja lah, dan hanya bincangkan 2 perkara, iaitu soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. So, apa kesan daripada itu? Itu menunjukkan apa? Dapat mengekalkan istiadat. Okey, dapat pertama dapat mengekalkan istiadat. Okey, seterusnya tu agama Islam tu. Supaya agama Islam jadi apa Dia terpelihara ataupun tidak? Terpelihara dan diamalkan oleh orang rakyat. Agama Islam tu terpelihara lah. Dan bagaimana dengan kuasa raja tu? Adakah kuasa raja semakin berkuasa ataupun semakin apa? Berkuasa. Serius lah, semakin berkuasa? Tak. Kalau tak tu macam mana? Dia hilang kuasa ke apa? Dia ketua dia kan Governor British kan. Ya. Lepas tu Raja Melayu tu bawah dia. Pandai. Itu menunjukkan kuasa raja tu apa? Allah. Kuasa raja tu? Raja tu berkurang ke tambah? berkurang. Okey, so kuasa raja tu berkurang ataupun bolehlah kita katakan kuasa raja tu terhakis. Okey, terhakis. Okey, terima kasih Iris. Nak tanya Afiq Solihin. Afiq Solihin ada, Afiq Solihin. Hafiz Solihin tak ada ada. Apa khabar Hafiz, sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Okey Hafiz, soalannya ialah warga negara. Okey. Sebelum ni kita ada 3 sistem pemerintahan, negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, dan juga negeri-negeri selat kan. Okey, namun Singapura tu diasingkan daripada pemerintahan ataupun dalam pentadbiran Malay Union. So kenapa Singapura tu diasingkan? Balik tu tiba nasi daging. Dapur tu. Okey ke tak tu? Kenapa Singapura tu diasingkan daripada pentadbiran Malayan Union? Beli kat sini boleh? Buka tingkap, tadi Ana buka tingkap. Tapi sekejap, Ana kat rumah dia stok. Dia tak dah lama ke? Dia tak dah lama. Dia tak ada simpan dalam mana.
Dia mana-mana. Tapi kat rumahnya ada banyak lagi tau. Mana tak tengok expired beli. Itu dia apa? Dia murah pada biasa harga dia? Sama? Tak nak, tak apa. Sama je. Sama je. Oh, ingat dia dah jual harga. Mana Afiq Solihin? Hilang. Afiq, macam mana? Singapura. Kenapa Singapura terpisah? Ui, lama mencari tu. Tak tahu. Okey, tak apa. Ulangan balik. Singapura dipisahkan adalah disebabkan Singapura tu adalah satu rantau ataupun satu wilayah yang sangat strategik. Strategiknya apa adalah strategiknya dari segi kawasan perdagangan. Okay. Singapura ni nak dijadikan sebagai satu pelabuhan bebas dari sudut pemerintahan. So bila bebas dari sudut pemerintahan maksudnya tak adalah karenah-karenah birokrasi yang ada dan difokuskan Singapura itu untuk menjadi pelabuhan bebas berfokus untuk peningkatan dari sudut ekonomi. So dengan itu Singapura nak dijadikan sebagai pangkalan ataupun satu wilayah British untuk kepentingan ekonomi. Okay, sebab itulah Singapura diasingkan. Okay, untuk soalan terakhir hari ini, cikgu nak tanya dekat Adlin Munira. Mana Adlin Munira? Adlin. Okay, sihat ke Mun? Sihat ke? Alhamdulillah. Okay, soalan terakhir. Soalan terakhir ni selalunya soalan kebat lah. Okay. Tak apa, tak usah pun. Soalannya ialah, okay, sekiranya lah Mun ada masa dalam Malayan Union tu, okay. So Mun sebagai orang yang ada jawatan dalam pentadbiran di Malayan Union, tapi Munira sendiri ialah orang Melayu, ialah penduduk asal tanah Melayu. So adakah Munira nak menerima gagasan Malayan Union ni ataupun nak membangkang gagasan Malayan Union ni? Sebab Munira berada dalam pentadbiran British tapi sebagai orang Melayu. Terpaksa aku sebab terpaksa lah. Terpaksa terima lah untuk kebaikan British dengan tanah Melayu sendiri. Okay. Why not Munira tubuhkan satu kumpulan dalam ramai-ramai orang Melayu tu yang ada kebijaksanaan ataupun ada kepakaran ilmu dan sebagainya untuk menentang Malayan Union. Agak-agak mampu tak nak buat? Tak kot. Tak mampu Tak. Apa? Takut British ke? Bukan. Tak you. Agak-agak kenapa tak mampu tu? Tak tahu juga. Tak pasti you. Okey, tak apa. Mungkin kalau tak mampu tu dari sudut pengalaman lah. Okay? Dari sudut pengalaman. Sebabnya kita tak nafikan lah dari sudut pengalaman mentadbir tu pada waktu tu British dia lebih mahir lah dari sudut
pentadbiran dan sebagainya. Okay. Namun dari aspek yang lain iaitu aspek patriotisme lah, okay. Untuk mempertahankan negara, kita perlu menyusun strategi dan sebagainya menggunakan segala kepakaran yang ada lah untuk kita lawan semula pentadbiran penjajah ni. Okay. Jam pun dah pukul 12 lebih. Kita pun tadi mula lewat sedikit. Okay. Ada apa soalan kaitan dengan subjek pelajaran hari ni? So nanti ingatkan cikgu lah, kita akan sambung dengan subtopik yang seterusnya, iaitu bagaimana cara British ni nak mendapatkan tanda tangan daripada Sultan. Adakah cara tu digunakan menggunakan cara sukarela ataupun dipaksa lah. Okay. So antum boleh baca dulu sebelum kita mula kelas yang sebenar lah pada minggu depan, insyaAllah. Okay. So kalau tak ada soalan, cikgu nak mengingatkan lah untuk supaya tak berlaku kelang kabut dan sebagainya. Jangan lupa bawa semula je buku-buku anda ke sekolah. Okay. Mana yang ada kerja sekolah dan sebagainya tu tolong siapkanlah. Bukan sejarah rasanya cikgu tak bagi pun kerja sekolah kan. Sebab cikgu tak nak jadi beban tak. Cikgu just bagi pengajaran je. Okay. Ada apa-apa nak ditanya dan sebagainya? Ke Zul Arifin nak tanya pasal pasal apa? Pasal makan kat Dewan Makan. Mesti dia dah lama rindukan ikan keli Dewan Makan. Ibu. Tak ada tak ada soalan. Cikgu. Siapa ni? Satu je. Memorandum tu apa? Memorandum. Random. Memorandum. Memorandum ni dia ialah satu dokumen. Dokumen tu dia mengandungi macam kita nak minta sesuatu lah. So nak minta sesuatu tu kena ada penyataan dan juga persetujuan. So dalam memorandum tu ialah persetujuan yang hasrat yang kita nak sampaikan kepada seseorang. Contohnya orang tu ialah orang yang berkedudukan lebih tinggi lah. Okay, contohnya macam situasi sekarang ni kan, kita nak raya haji. Okay. So kalau ikutkan takwim, tak ada cuti sekolah pun untuk raya haji. Maksudnya kita kena stay kat asrama dan sebagainya. So Iris dengan kawan-kawan buat satu memorandum. Okay. Memorandum ni macam nak buat satu permintaan lah. So dalam memorandum tu buat kenapa nak cuti dalam raya haji. So cakaplah dalam tu, saya nak cuti raya haji sebab setiap tahun saya buat korban dan sebagainya. Kalau tahun ni saya tak dapat makan daging, nanti saya rasa mengidam dan sebagainya. So dalam memorandum tu kita nyatakan apa yang kita nak dan kenapa kita nak, dan kita tunggulah respon tu sama ada memorandum tu akan diterima, ditolak ataupun diambil sebahagiannya. Okay.
macam petition cikgu. Ya, dia lebih kurang seperti petition lah. Tapi petition ni dia ada beza sedikit lah dengan memorandum. Petition ni selalunya dia tak tanya pun pandangan-pandangan dalam tu. Petition ni lebih kepada okay, cikgu nak buat petition. Siapa yang setuju untuk kita balik. Kan? Siapa yang setuju kalau kita tak balik kampung raya haji. Okay, so siapa yang setuju tak balik tu minta sign dekat kertas ni. So tu namanya petition. Okay, tanda tangan tu semua tu ialah petition lah. Tu beza antara memorandum dan juga petition. Dua-dua adalah untuk menyampaikan hasrat lah, untuk menyampaikan hasrat. Dia punya tujuan dia. Faham ke? Faham. Okey. Ada lagi soalan lain? Tak ingin nak cek. Ada lagi? Tak ada? Okey, kalau tak ada itu sajalah untuk pengajaran hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan bertentang mata lah. Okey. So jaga diri, hati-hati, kemas barang elok-elok, jangan ada yang tertinggal dan sebagainya. Okey. Nanti akan ada pemberitahuan lah daripada pihak pentadbiran sekolah berkaitan dengan pembukaan ataupun kemasukan semula ke sekolah. Jadi jangan buat apa-apa ulasan dan sebagainya. Tunggu dulu berita daripada pihak pentadbiran sekolah yang rasmi ya. Okey. Saja untuk hari ini. Cikgu pun ada kelas lagi nanti 12.30 dengan form 2. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tuliskan kehadiran di grup masing-masing lah. Okey, terima kasih. Cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.